Maafkan saya nah, tuan-tuan tengok. Adalah ni orang bincang berkaitan dengan orang nak dye rambut ni, anak-anak muda ni, minta maaf nah. Saya pun biasa sekali dua terpengaruh dengan perbincangan itu dan tersilap. Apa dia? Kadang-kadang hari ni dengar orang berbincang pasal memberi fatwa, kita rasa sampai tahap Tok Hassan, mantan mufti dulu kan banyak buat keluar fatwa kan, kita sampai rasa macam Tok Hassan tak reti apa. Kita rasa tok mufti yang selama ni duk buat keluar fatwa, duk jaga negeri, duk jaga negara, macam tak reti apa bila dengar budak-budak hari ni, orang-orang moden duk bincang dalam universiti ke dalam mana, sampai rasa macam tok mufti ni tak reti apa ke. Tapi bila kita duduk balik, bila fikir, bila baca balik, la ilaha illallah, tok mufti tu betul, kita tak reti. Contoh dia, orang bincang tajuk dye rambut. Lah kali kesimpulannya boleh mewarnakan rambut. Sebab apa? Lah ni dye dah ada ni. Betul, memang hukum dia boleh. Tapi soalan dia, adakah dengan mewarnakan rambut warna kuning itu akan membuatkan kita mentauhidkan Allah Ta'ala? Kita hanya baca hadis para sahabat buat. Betul ke? Adakah semata-mata buat atau taat? Dan disebabkan dye rambut tadi tu, para sahabat mewarnakan rambut dengan inai kerana Nabi kata, bagi tahu dekat Abu Quhafah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, boh sikit warna. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu, dan Abu Bakar buat sebab sayang dan cintakan Nabi. Dia pergi kepada tauhid, nak memuliakan Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau sayangkan Allah, ikut Nabi. Bukan sekadar nak bagi alasan pada kita supaya boleh buat. Hukum nak bawa kita supaya sembah dan taat pada Allah Ta'ala, untuk sayang Allah, bukan nak bagi pelepah kita sebab kita suka. Betul tak betul? Hari ni berapa ramai orang bincang pasal benda tu? Betul tak? Orang bincang benar-benar boleh tak boleh, boleh tak boleh. Dia bukan masalah boleh tak boleh. Dalam hukum hakam dia ada satu lagi benda. Contohnya, maafkan saya kalau saya boleh bagi contoh di sini, macam dye rambut tadi sebagai contoh. Kalau anak tuan-tuan masuk dengan rambut merah, rambut biru, rambut hijau, dengan alasan hukumnya boleh mewarnakan rambut, tak kisahlah, katalah hukumnya boleh, tak apa, khalas, kita bukan nak bincang hukum. Tapi adakah dengan rambut biru hijau tadi mai semayang dekat sini dalam keadaan tauhid Allah, atau dalam keadaan menunjuk dan belagak kita? Sebab apa? Ada kan satu lagi ayat Allah kata, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinu qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa dia? Berdiri letak agama depan, ikut fitrah Allah bagi, jangan duk tukar apa yang Allah bagi kat hamba. Allah tak reti ya bagi rambut kita jadi warna putih, warna merah, warna hitam. Allah tak reti ya. Mak. Walaupun hukum boleh, tapi dengan cara macam tu kita tauhid Allah tak? Hak ni budak-budak duk bincang, ustaz boleh ustaz pi pawagam, ustaz boleh ustaz hukum dia kita pi menari apa semua boleh ustaz, sebenarnya tak salah, hukum dia boleh sebab dia tak melibatkan dadah, dia tak melibatkan. Betul, boleh, bukan kata tak boleh. Tapi adakah dengan membuat tarian sebegitu menyebabkan kita tauhid pada Allah, kita sayang Allah Ta'ala? Sedangkan Allah buat kepada kita, kan ada satu hadis tu kan, au kama qol, macam mana Ustaz hadis tu, ya ibadi, ni hadis ni syok, hadis ni syok. Ya ibadi, wahai hamba aku, jangan takut dengan mana-mana kerajaan selagi kerajaan aku ada, kata Allah, dan kerajaan aku tidak akan padam sampai bila-bila. Ya ibadi, wahai hamba aku, jangan takut dengan rezeki, sebab selama ini rezeki aku melimpah ruah, dan rezeki aku tak akan padam sampai bila-bila. Ya ibadi, wahai hamba aku ciptakan kamu untuk sembah aku, fala tal'ab, jangan kamu main-main duk buat seronok tak ketahuan halah. Ya ibadi, wahai hamba aku. Apa sambungan Saya ingat hari tu.
Wahai hamba aku, jangan takut dengan mana-mana kerajaan, kerana sesungguhnya kerajaan aku ada dan kerajaan aku tak akan padam sampai bila. Jangan takut dengan rezeki, kerana rezeki aku ada banyak dan rezeki aku tak akan padam sampai bila-bila. Wahai hamba aku cipta kamu untuk ibadah, fala tal'ab, jangan duk main-main, jangan duk buat lebih kurang. Kamu nanti tuan-tuan carilah hadis tu. Ini pun teringat sajalah, impromptu saya teringat macam tu. Jadi apa saya nak sebut? Allah cerita kata, aku buat kamu kerana ibadah, aku nak buat kamu untuk ibadah. Bukan masalah boleh tak boleh. Jadi saya menyeru dan mengajak untuk perbincangan malam ini khusus untuk keajaiban Al-Quran. Al-Quran letak dalam tu ayat ke-10 dengan mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Ya Allah, kami minta kepada kamu rahmat. Maka nak selamat di akhir zaman, tuan-tuan, kena banyak pohon rahmat. Nak dapat rahmat, dia mesti kena menyeru rahmat. Macam mana kita nak tahu seru rahmat? Tadi surah Al-Baqarah ayat 218. Apa dia? Sesungguhnya orang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang bersungguh-sungguh, mereka itu adalah orang yang menuntut rahmat Allah. Rahmat mesti tuntut dia datang, mesti ada usaha daripada kita. Sebab tu dia tak boleh kita duduk saja doa minta rahmat, tak boleh. Rahmat minta dan kena pi ke arah dia. Macam mana nak buat? Saya ambil poin yang akhir tadi, bersungguh-sungguh, sebagai menutup perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, buatlah apa-apa dalam hidup kita bersungguh-sungguh. Saya pesan kepada anak-anak, abang-abang yang ada di sini, kakak-kakak pelajar yang ada ni, adik-adik, belajar sungguh-sungguh, main sungguh-sungguh. Sebab hari ni bila orang suruh belajar, mereka main. Bila suruh main, main-main, tak menang pun. Ini masalah. Duduk dalam kelas, cikgu mengajar dekat depan, dekat belakang duduk sembang pasal bola sepak. Ni saya bagi contoh saja. Duduk dalam kelas, cikgu mengajar, hampa duk sembang pasal bola sepak, hampa duk sembang pasal siapa menang, hampa duk sembang kata Cristiano, hampa duk sembang kata Denny kena tendang lagu ni. Nampak macam hampa nak main, tapi bila suruh main, hampa main-main, hampa tak menang pun. Hampa nak apa sebenarnya? Suruh belajar, main. Suruh main, main-main. Sama macam kerja. Suruh kerja, main. Suruh main, main-main. Tak pernah pun bawa pejabat naik sampai peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Sedangkan bersungguh-sungguh dalam benda kita buat, itu menuntut rahmat Allah main kat kita. Saya bagi bunga cantik lagi dekat tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak betapa ni bukan asabiah nah, ni bukan asabiah. Jangan duk silap saya duk kata ni orang Penang punya, kita orang Penang, orang kata dia ni asabiah. Daklah, dah saya orang Penang, takkan saya nak cakap benda lain. Saya nak abang dekat tuan-tuan contoh aja, contoh saja. Saya selalu highlight. Apa dia? Selama tuan-tuan kenal lah orang-orang terror hak tuan-tuan kenal, menteri, pemimpin, ustaz, tak kisahlah siapa-siapa lah yang ustaz kenal. Ada tak siapa-siapa company besar-besar, Adidas, Nike, ni baju-baju yang tuan-tuan duk pakai, Kevin Klein, John Master, buat pakaian untuk orang-orang ni? Ada tuan-tuan dengar tak jenama-jenama tu buat untuk Perdana Menteri? Ada? Tak ada. Tapi untuk orang Penang seorang ada dia buat. Apa dia? Kasut jenama anak-anak yang duk main skateboard, nama dia Vans, V-A-N-S. Kasut ni jenama antarabangsa, dia buat untuk kita punya skaters Pulau Pinang. Pak Din, peringkat international punya skateboard. Pak Din, dia buka apa ni belakang ni apa dia punya, dekat area-area tuan-tuan ni apa, dia punya bengkel motor besar lah. Anak orang Pulau Pinang, company antarabangsa buat satu kasut dekat dia, warna hitam kuning. Dalam kasut tu kan, dekat tapak dia kan, dekat dalam kita nak pijak tu kan, Pak Din ni dia bubuh pantun 4 kerat khusus untuk anak dia 2 orang. Orang Penang. Sebab apa? Main skateboard, main sungguh-sungguh sampai peringkat antarabangsa, sampai peringkat dunia. Orang iktiraf dia sampai buat kasut. Nak main dan minta maaf, wallahi sepanjang yang saya kenal Pak Din lah, tak pernah main skateboard pakai seluar pendek. Tutup aurat elok, main skateboard. Nak main sungguh-sungguh,
bawa naik nama keluarga, bawa naik nama kampung, bawa naik, buat sungguh-sungguh, bagi jadi peringkat antarabangsa. Belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Sungguh-sungguh menuntut rahmat Allah mai ke kita. Ini untuk anak-anak yang ada. Tak mau lagi dah orang suruh baca, suruh belajar, main. Bila suruh main, tak menang pun. Asyik peringkat sekolah, tak menang pun peringkat sekolah. Rugi. Masa berjalan. Samalah tuan-tuan yang buat program dekat masjid, samalah dengan tuan-tuan yang buat program kat mana-mana, program masyarakat. Buat program, buat sungguh-sungguh. Jangan sekadar nak melepaskan batuk di tangga saja. Buat program nak bagi pelepah bagi orang ramai, lepas tu sudah. Apa matlamat tuan-tuan? Rahmat Allah. Clear tak rahmat Allah dalam majlis itu? Tak. Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Pulun sampai dapat. Samalah macam kakak lah nah. Hak ni yang saya cakap ni untuk perempuan pun samalah. Maksudnya yang sama. Tak ada beza pada jantina. Sama aja maksudnya. Sungguh-sungguh buat. Kalau betul nak buka kedai, betul nak buka restoran, buka sampai peringkat antarabangsa. Buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah sebut dalam Quran. Ulaika yarjuna rahmatullah. Depa inilah orang yang menuntut rahmat Allah. Sungguh-sungguh.